Anwar mengaku liberal tapi bukan soal Islam. Kita ini liberal, makna kita sedia mendengar, sedia menolak, sedia tasamuh, toleransi dengan pandangan. Ya, kata Presiden PKR. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengakui beliau seorang yang liberal kerana sedia mendengar pendapat pelbagai pihak sebagai menjamin kebebasan untuk bersuara. Anwar berkata bagaimanapun beliau tidak bersikap liberal dalam soal yang berkait dengan perkara membabitkan Islam. Kita ini liberal, makna kita sedia mendengar, sedia menolak, sedia tasamu, toleransi dengan pandangan, ya. Tapi bukan liberal sebagai seorang Muslim. Soal akidah dan liberal macam mana? Solat 5 kali sehari, saya tak liberal. Puasa bulan Ramadan itu saya tak liberal. Tapi orang bagi pandangan dia itu dari seorang etis atau seorang komunis. Dia memberi pandangan, saya mahu dengar. Saya mahu hujah, saya jawab. Bukan asing dituduh liberal. Saya tidak hukum dia. Saya tidak penjarakan dia kerana pandangan dia. Katanya dalam satu video soal yang dimuat naik dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Anwar berkata tuduhan liberal terhadap dirinya bukan asing. Malah baru-baru ini ada juga tokoh negara menuduhnya sedemikian. Anggota Parlimen Port Dickson itu berkata demikian ketika menjawab pertanyaan apakah dirinya liberal dan apakah PKR menjadi anggota liberal, International Persekutuan Parti-Parti Beraliran Liberal Antarabangsa. Pada 11 Mac, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkata antara sebab orang Melayu tidak boleh menerima Anwar kerana ideologi politiknya yang liberal. Menurut Mahathir, ia dapat dilihat apabila Anwar mengajak DAP untuk menyertai bersama gabungan parti yang ditubuhkannya sebelum ini. Kalau kita toleh ke belakang, bila dia terkeluar daripada UMNO ketika saya jadi Perdana Menteri pada tahun 1998, dia cuba tubuh sebuah parti menentang saya. Dulu sebelum ini Kuli Tengku Razalik Hamzah keluar parti dan tubuh Parti Semangat 46, tetapi itu parti Melayu. Anwar keluar-keluar, dia buat parti liberal. Dia nak dapat sokongan daripada DAP, maka dia ajak DAP masuk. Pas masuk, falsafah dia liberal, katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian. Anwar berkata beliau akan menolak liberal dalam erti kata meremehkan agama, menolak akidah dan akhlak. Namun, katanya, amat malang bila ada pihak yang merompak sehingga berbilion ringgit dianggap tiada mudarat berbanding liberal hanya kerana mereka konservatif Muslim. Jelas Anwar mendengar pandangan kumpulan yang bertentangan dengan keyakinannya seperti LGBT bukan bererti menyokong atau bersetuju dengan mereka. Itu kalau dianggap saya liberal kerana saya sanggup mendengar mereka itu. Okey. Kalau tidak, kalau saudara pilih satu sistem buku besi, ya sistem macam Taliban yang semua tak boleh, semua kena hukum, yang wanita pergi sekolah pun tak boleh, itu nasib kita katanya. Dalam perkongsian berita yang lain, pemuda PKR tak setuju kedai gunting rambut dibuka semula. Bolehkah kita berkorban sedikit lagi untuk pertahankan penjarakan sosial? Saya mohon maaf kepada pengusaha-pengusaha kedai gunting kerana mesej ini, kata Akmal Nasir. Pemuda PKR tidak setuju dengan langkah kerajaan untuk membenarkan perkhidmatan gunting rambut menyambung semula operasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Begitu juga dengan perkhidmatan lain yang memerlukan kontak secara terus dengan pelanggan. Mengakui gesaan itu mungkin tidak popular pada masa ini, Ketuanya Akmal Nasir, ia demi tidak mensia-siakan pengorbanan petugas kesihatan barisan depan dan warga yang mematuhi PKP sehingga hilang pendapatan untuk membendung wabak COVID-19. Bolehkah kita berkorban sedikit lagi untuk pertahankan penjarakan sosial? Saya mohon maaf kepada pengusaha-pengusaha kedai gunting kerana mesej ini. Namun pandangan saya, eloklah kedai gunting rambut dan perkhidmatan lain yang ada kontak secara terus dengan pelanggan ditutup dahulu, kata anggota Parlimen Johor Bahru itu dalam kenyataan hari ini.
Semalam, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengeluarkan senarai sejumlah perkhidmatan dan sektor yang boleh memohon untuk menyambung operasi sepanjang PKP. Antaranya perkhidmatan gunting rambut asas dan dobi bukan layan diri. Bagaimanapun, Menterinya Azmin Ali menyebut pengusaha dalam sektor terbabit wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kebenaran operasi dibatalkan dan dikenakan tindakan undang-undang. Hanya permohonan yang menepati syarat dan lengkap sahaja akan diproses. Selain itu, kebenaran beroperasi juga tertakluk kepada pematuhan syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan KKM dan garis panduan oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan, kata Azmin. Sementara itu, pengendali laman Facebook Public Healthy Malaysia mengingatkan pengusaha kedai gunting rambut untuk memastikan kawalan ketat setelah kembali beroperasi, memandangkan risiko yang tinggi di permis berkenaan. Melalui satu hantaran hari ini, Public Healthy Malaysia mengingatkan bahawa kedai gunting rambut berisiko tinggi menjadi pusat penyebaran jangkitan, memandangkan jarak rapat antara pelanggan dan tukang gunting. Tempoh masa yang lama lebih 15 minit diambil untuk menggunting rambut dan ruang kedai yang sempit dengan pengudaraan terhad. Bagi mencegah penularan wabak, ia menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil oleh pengusaha dan pelanggan selain pemantauan yang rapat oleh pihak berkuasa. Antaranya tukang gunting dan pelanggan haruslah dipastikan bebas daripada gejala demam, batuk dan selesema. Sentiasa mengenakan penutup mulut dan hidung, tidak menghisap vape atau rokok dan menjaga jarak sosial antara satu sama lain. Selain itu, Public Healthy Malaysia juga menyarankan pelanggan dan tukang gunting mengamalkan standard kebersihan yang dinyatakan sebelum ini untuk mencegah COVID-19, seperti sentiasa membasuh tangan sebelum dan selepas menyentuh pelanggan dan memastikan permis bersih dan nyah kuman secara harian. Semua masyarakat dan permis perlu beri kerjasama penuh. Kita perlu mempersiapkan diri ke arah budaya kehidupan baru yang mengutamakan langkah-langkah pencegahan seperti ini dalam semua aktiviti harian, kata laman itu lagi. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan lanjutan PKP yang dijadual tamat pada 14 April untuk 2 minggu lagi, iaitu sehingga 28 April ini. Setakat tengah hari semalam, Malaysia merekodkan 4,346 kes COVID-19. Sejumlah 1,830 daripadanya telah sembuh, manakala 70 pesakit telah meninggal dunia. Dapatkan maklumat terkini dan perincian berkenaan penularan COVID-19 di Malaysia di laman penjejak ini. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Kabinet teliti kaedah terbaik hantar siswa pulang ke rumah. Saya mahu anak-anak pelajar bukan sahaja dapat pulang ke rumah, tetapi pulang dalam keadaan sehat dan selamat, kata Menteri Pengajian Tinggi. Satu mesyuarat khas Kabinet hari ini akan meneliti kaedah terbaik untuk menghantar pulang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT ke rumah masing-masing berikutan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 28 April. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Noraini Ahmad, perkara itu telah dibincangkan di peringkat kementerian dan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet. Saya mahu anak-anak pelajar bukan sahaja dapat pulang ke rumah, tetapi pulang dalam keadaan sehat dan selamat, katanya menerusi Facebook. Sebelum PKP mula dikuatkuasakan pada 18 Mac, ribuan pelajar menyerbu stesen bas untuk membeli tiket dan balai polis untuk mengisi dokumen bagi membolehkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dengan ketidakpastian berapa lama lagi PKP akan diteruskan, terdapat gesaan agar mereka masih tinggal di kampus pulang ke rumah masing-masing. Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris turut menggesa Majlis Keselamatan Negara MPN merangka kaedah agar pelajar dapat pulang ke rumah dengan selamat. Saya faham dan sedar cadangan ini mengambil satu risiko besar dalam kita mencegah penularan wabak COVID-19. Tetapi kita juga mesti peka dengan tahap kehidupan pelajar yang terkandas di asrama masing-masing yang boleh menyebabkan mental mereka calar
Malah ini juga boleh mengundang risiko lebih besar pada tahap mentaliti pelajar seperti kemurungan dan stres, katanya dalam satu kenyataan. Begitu juga Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK menggesa kerajaan membenarkan pelajar pulang secara berperingkat. MPPK juga mencadangkan kerajaan menyewa penerbangan khas untuk pelajar yang perlu pulang ke Sabah dan Sarawak. Sebelum PKP dilanjutkan sehingga 28 April, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata pelajar perlu kekal di kampus masing-masing. Bermakna bagi pelajar di kolej atau universiti, SOP lama mereka masih perlu kekal di kampus kediaman mereka dan makanan seperti biasa akan diteruskan. Katanya ketika ditanya sama ada ibu bapa akan diberi kelonggaran untuk mengambil anak mereka di kampus atau kolej kediaman. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. TikTok boleh rosakkan penggunaan bahasa, kata PKAUM. Nuraini sepatutnya memastikan mekanisme pembelajaran efektif boleh berlangsung dalam tempoh PKP, kata Setiausaha Persatuan Kaki Tangan Akademik Universiti Melaya. Persatuan Kaki Tangan Akademik Universiti Melaya PKAUM menyifatkan cadangan penggunaan aplikasi TikTok boleh merosakkan penggunaan bahasa di kalangan belia. Setiausaha PKAUM Dr. Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz berkata demikian sebagai merujuk cadangan Menteri Pengajian Tinggi Nuraini Ahmad sebelum ini. PKAUM membantah keras-kerasnya cadangan penggunaan aplikasi TikTok yang bukan sahaja merosakkan penggunaan bahasa tetapi juga melekakan lantas tidak membantu membentuk individu cemerlang dan proaktif yang menjadi aspirasi sebuah negara maju dan membangun seperti Malaysia, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Jelas Nur Aisyah Nuraini sebagai Menteri Pengajian Tinggi sepatutnya iaitu memastikan mekanisme pembelajaran efektif berterusan boleh dilaksanakan di setiap kediaman dan ruang pengasingan mahasiswa dan pasca ijazah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Di antaranya ialah memastikan kelengkapan infrastruktur serta jalur gelombang internet mencukupi untuk penggunaan semua warga IPT merangkum pelajar, pensyarah dan guru bagi membolehkan matlamat dan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian dilaksanakan dengan komprehensif dan berkesan. Kekangan yang dihadapi oleh seluruh warga IPT, institusi pengajian tinggi dengan bilangan keluarga dan saiz kediaman yang berbeza dalam melaksanakan kerja dari rumah juga perlu dihargai dan dipertimbangkan. Banyak yang perlu diselesaikan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang sempurna, katanya. Nur Aisyah juga menyorot bahawa penggunaan aplikasi Zoom oleh ramai warga IPTS menyebabkan data dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kini KPT sekali lagi bersifat tidak bertanggungjawab dengan menggalakkan penggunaan aplikasi TikTok yang diketahui umum sedang menghadapi proses saman perundangan di peringkat global disebabkan data pribadi pengguna disalahgunakan dengan begitu mudah oleh pihak ketiga. Lebih menakutkan apabila aplikasi TikTok ini dikatakan memberi ruang jenayah cyber terhadap kanak-kanak, tambahnya. PKAUM juga menyarankan Nuraini mendapatkan nasihat daripada cendekiawan serta sarjana dalam mencari penyelesaian kepada masalah runcing yang dihadapi oleh negara dalam menjana idea-idea yang berkesan bagi mengembalikan negara kepada kedudukan yang jauh lebih baik di masa akan datang. 2 hari lalu, Nuraini memuat naik hantaran poster dan video pertandingan TikTok di media sosialnya yang terbuka kepada mereka yang berusia 18 hingga 26 tahun dari semalam sehingga 14 April. Ia bagaimanapun mendapat kritikan pengguna maya yang menyifatkan perkara itu tidak harus menjadi keutamaan di kala mahasiswa berdepan pelbagai masalah sepanjang tempoh PKP, malah tidak kena masa dengan malam nisfu Syaban. Bagaimanapun, hantaran mempromosi pertandingan TikTok yang turut menampilkan dua personaliti media sosial, Norin Iman dan Iskandar Rahman itu sudah dipadam. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.